Okay, sekejap Okay, dia dah rekod. Okay, nampak slide cikgu? Nampak. Okay, Alhamdulillah. So ini kita nak sambung tajuk 15.4. Kalau awak tengok 15.4 ni sikit je lagi. Lepas tu tajuk belakang-belakang tu nak habis dah. Okay, kita pergi kepada tajuk perkembangan fetus manusia. Okay, proses persenyawaan. Persenyawaan boleh berlaku apabila salah satu daripada berjuta-juta sperma berjaya menembusi oosit sekunder dalam tiub falopio. Cikgu berhenti sini dulu. Persenyawaan ni dia akan berlaku apabila sperma menembusi oosit sekunder. Kita tak panggil ovum deh. Kita panggil oosit sekunder dulu. Bila dia dah berjaya mensenyawakan lah, baru kita panggil ovum. Jadi sperma menembusi oosit sekunder dan proses ni berlaku di tiub falopio. Awak jangan jawab di ovari lah, di dinding uterus lah. Persenyawaan ini berlaku di tiub falopio. Mana tiub falopio? Ni ovari. Ni uterus awak. Jadi di uterus ni, di ovari ni ada tiub falopio. Dia panggil tiub. Sebab apa? Sebab dia berbentuk macam tiub. Okay, jadi persenyawaan ni berlaku di sinilah, di tiub. Sekejap. Berlaku dekat tiub. Jadi sebab tu kalau awak ingat balik awak dah belajar masa menengah rendah dulu tentang sperma. Sperma ni dia kena ada banyak mitokondria. Sebab apa? Sebab mitokondria tu menjana tenaga untuk membolehkan sperma berenang jauh. Dia berenang ni daripada faraj nak masuk pergi dekat tiub falopio. Sebab tu dia kena ada banyak tenaga sebab dia nak berenang pergi ke tiub falopio. Sebab apa? Sebab di tiub falopio ni lah berlaku persenyawaan. Okey, jadi bila dah bersenyawa, ini diikuti dengan perubahan pada membran oosit sekunder yang menghalang penembusan sperma lain. Jadi bila katakan contoh sperma tu dah masuk dah, mensenyawakan dah ovum, maka dinding oosit sekunder tu, bila sperma menembusi, dia berjaya masuk dalam oosit sekunder, maka membran oosit sekunder tu dia akan berubah. Lepas ni cikgu akan tunjuk mana membran oosit sekunder tu. Membran oosit sekunder tu dia akan berubah. Maknanya dia akan berubah dari segi bentuk dia sikit. Sebab apa? Sebab dia nak halang sperma lain daripada berjantum dengan nukleus ovum. Tak faham? Dia macam ni. Persenyawaan ni berlaku bila sperma berjaya menembusi. Menembusi ni maksud dia baru berjaya masuk dalam oosit sekunder. Dia tak senyawa lagi, dia baru berjaya masuk dalam oosit sekunder. Bila dia dah berjaya masuk, maka membran pada oosit sekunder akan berubah. Katakan contoh ni rupa oosit sekunder awak. Jadi bila sperma dah masuk dah kepala, masuk dia, maka dia akan berubah membran dia ni. Dia akan berubah membran dia. Sebab apa? Sebab bila dia berubah, maka sperma-sperma lain tak boleh masuk dia lah. Sperma-sperma lain tak boleh nak masuk dah. Jadi bila sperma lain dah tak boleh masuk, barulah persenyawaan berlaku. Dia kena berjaya masuk dulu. Kemudian bila dah berjaya masuk, barulah persenyawaan antara nukleus sperma bercantum dengan nukleus ovum, lalu jadilah zygote yang diploid. Cikgu buat apa nukleus kena bercantum? Sebab dalam nukleus ni ada maklumat genetik sperma bercantum dengan nukleus yang ada maklumat genetik ovum. Jadi bila genetik sperma bawa genetik lelaki bercantum dengan genetik ovum wanita, bila bercantum maka dapatlah zygote.
Apa cikgu zygote diploid? Sebab nukleus sperma dia bawa bilangan kromosom haploid. Campur dengan ovum bawa nukleus bawa bilangan kromosom haploid. So haploid campur haploid, N campur N dapatlah 2N. 2N ni ialah diploid. Jadi dapatlah zygote diploid. Okey, so kita tengok sikit lensa biologi ni kata apa. Dia kata setiap ejakulasi air mani, setiap air mani yang masuk dalam perempuan tu sebenarnya dalam air mani tu ada 300 hingga 500 sperma. Tapi walaupun masuk 300-500, hanya seekor sahaja sperma yang akan mensenyawakan satu ovum. Masuk banyak tapi senyawanya satu sahaja. Dan dia kata hanya kira-kira 300 hingga 500 sperma sahaja yang berjaya sampai ke osit sekunder di tube fallopian. Masuk banyak berjuta-juta tapi hanya 300-500 sahaja yang berjaya sampai dekat tube fallopian kerana takdilah kerana tenaga tadi. Mungkin tenaga tak cukup yang dijana oleh mitokondria. Okey, bila dia dah senyawa, kita nak tengok pula apa perkembangan awal embrio sehinggalah berlaku penempelan. Jadi semasa menuruni tube fallopian ke uterus, zygote akan membahagi berulang-ulang kali secara mitosis. Pembahagian sel yang pertama membentuk embrio 2 sel. Pembahagian sel yang berterusan membentuk morula. Tak apa, ni kita baca dulu. Lepas ni cikgu tunjuk rajah-rajah dia. Lepas tu morula akan berkembang menjadi blastocista. Kemudian blastocista menempel pada endometrium dan proses menempel ni kita panggil penempelan. Blastocista berkembang menjadi embrio. Okay, cikgu berhenti setakat tu dulu, kita tengok rajah. Sebab payuh kalau cikgu terus-terus lagi baca tu awak tak nampak. Okay, sebelum kita pergi lebih lanjut tu, kita nak tengok struktur sperma dulu. Okay, kalau awak tengok struktur sperma ni, dia ada 3 bahagian. Ni bahagian kepala sperma. Dalam kepala sperma ni ada hak warna hitam ni. Ni biasalah ni ialah nukleus. Dalam nukleus ni lah ada maklumat genetik lelaki. Dalam nukleus tu lah ada maklumat genetik lelaki. Lepas tu awak perasan di depan muncung ni ada akrosom. Kita tengok dia apa fungsi akrosom ni. Akrosom ni membebaskan enzim untuk melarutkan membran sel ovum bagi membenarkan sperma menembusi ovum. Jadi bila dia nak masuk dalam osit sekunder, akrosom ni dia akan membebaskan enzim. Enzim itulah yang akan menguraikan membran sel ovum. Dia akan pecah-pecah membran sel ovum, barulah dia boleh masuk. Seterusnya, ni bahagian tengah. Bahagian tengah ni ada banyak mitokondria. Mitokondria ni lah yang menjana tenaga, beri tenaga kepada sperma untuk berenang. Kemudian, ni ekor sperma. Jadi ekor sperma ni sperma ni bergerak dengan bantuan ekornya. Dan ekornya pula menggunakan tenaga yang dijana oleh mitokondria yang terdapat di bahagian tengah pada struktur sperma. Okay, jadi awak jelas tentang bahagian sperma ni. Kemudian kita pergi pula kepada struktur ovum. Kita tak panggil ovum, kita panggil osit sekunder sebab dia belum disenyawakan lagi. Jadi kalau awak tengok sini, dalam osit sekunder ni dia ada sitoplasma. Sitoplasma. Dalam ni ada nukleus. Nukleus ni ada maklumat genetik perempuan. Jadi sitoplasma pada ovum ni membekalkan nutrien kepada ovum. Sitoplasma pada osit sekunder ni fungsi dia memberi nutrien, bekalan tenaga kepada osit sekunder dan juga kepada ovum apabila dah berlaku persenyawaan. Maknanya dia ni akan beri nutrien, masa jadi osit sekunder pun dia yang beri nutrien, masa jadi ovum pun dia jugalah yang memberi nutrien untuk pembahagian sel pada zygote.
Jadi bezanya kalau oosit sekunder ni dia bentuk bulat. Okay. Yang ni, ni skema. Skema sekiranya naik dalam exam. Dia tanya apa beza antara sperma dengan ovum. Kalau awak cari dalam buku teks tak ada. Nanti cikgu bagi salinan slide ni. Kita tengok dah apa beza. Yang pertama, sperma ni merupakan sel yang terkecil dalam badan lelaki. Ovum atau oosit sekunder mana-mana boleh ovum atau oosit sekunder adalah sel yang terbesar dalam badan perempuan. Okay, sperma ni awak sebut je apa struktur-struktur dan fungsi dia. Contoh, terdapat akrosom. Akrosom ni hak ujung kepala dia tak ada, cikgu lukis tak ada. Ni akrosom. Jadi dalam akrosom mengandungi enzim untuk membantu sperma menguraikan membran oosit sekunder. Kalau ovum pula dilitupi oleh lapisan luar membran yang hanya boleh ditembusi oleh sperma dari spesies yang sama. Maknanya gini ayat dia ni, P2 ni. Ni ayat dia maksud dia ovum atau oosit sekunder perempuan ni dia hanya boleh terima sperma hak manusia juga. Maksudnya kalau contoh oosit sekunder manusia tiba-tiba masuk sperma kambing, tak boleh lah. Dia cuma boleh terima hak spesies yang sama je. Okay, jadi sebab tu kalau awak terjumpa berita-berita, katakan apa berita-berita mengarut, ada sekali tu ada pelajar cikgu dia tanya, cikgu betul ke saya dengar berita pagi tadi perempuan tu mengandung kambing? Tak ada, sebab dia tak boleh masuk sperma lain. Okay, seterusnya, sperma mempunyai banyak mitokondria untuk menjana tenaga bagi pergerakan ekornya. Supaya dia boleh berenang pergi ke tube fallopian. Tapi kalau ovum ataupun oosit sekunder ni mempunyai sedikit sahaja mitokondria kerana dia tak perlu bergerak jauh. Dia bergerak tu kerana ada cilium dalam tube fallopian. Dia tak memerlukan mitokondria. Sebaliknya dia akan ditolak oleh cilium. Yang keempat, ekor untuk bergerak atau berenang untuk mensenyawakan ovum. Tapi kalau oosit sekunder, dia tak gerak kerana ekor kegapah, tapi siapa hak tolak dia? Peristalsis dinding tiub atau silia pada tiub fallopian yang akan tolak oosit sekunder sampai ke tiub fallopian. Silia ni maksud dia bulu-bulu, rambut-rambut dalam tiub fallopian tu. Dia akan tolak sampailah oosit sekunder tu ke tiub fallopian. Okay, sperma mempunyai sedikit sitoplasma kerana ia tidak terlibat dalam membekalkan nutrien. Tetapi oosit sekunder ni dia kena ada banyak sitoplasma yang mengandungi nutrien sebab dia akan beri nutrien kepada oosit sekunder. Lepas tu bila dah jadi ovum pun dia akan beri nutrien untuk perkembangan zygote. Jadi kita ada 5 poin, 5 contoh jawapan untuk perbezaan sperma dengan ovum. Nanti cikgu bagi salinan slide ni. Okey, tadi kan cikgu kata tadi bagaimana akrosom ni akrosom. Nampak tak dia membebaskan enzim? Enzim ni lah yang akan menguraikan membran oosit sekunder. Jadi bila dia pecah membran oosit sekunder tu, nampak tak dia dah boleh masuk dalam oosit sekunder. Jadi bila dia masuk tu kita tak panggil persenyawaan lagi. Kita baru kata sperma ni berjaya menembusi oosit sekunder. Kemudian awak nampak tak? Ni nukleus sperma. Ni nukleus ovum ataupun nukleus oosit sekunder. Okay, jadi sekarang nukleus sperma mensenyawakan nukleus ovum. Maka bila dah senyawa N capuk N, dapatlah 2N. Jadilah zygote yang D2 diploid. Okay, dapat dah zygote yang diploid. Okay, dapat dah. Sekarang cikgu nak terangkan tadilah bila dah berlaku persenyawaan. Ni ovari kita. Nampak? Dia melepaskan oosit sekunder ni, nampak? Ni follicle graph. Dia pun melepaskan oosit sekunder yang belum disenyawakan. Proses dia melepaskan oosit sekunder ni kita panggil ovulasi.
Ni kita panggil hari-hari subuh ni, rutin tau. Hari-hari subuh. Bila kita belajar dah? Iaitu sama ada 13, 14, 15 atau 16. Bukan hari bulan deh. Hari ke berapa? Hari ke 13, 14, 15, 16. Adalah hari subuh. Sebab apa kita subuh? Sebab hari tu kita akan melepaskan oksid sekunder. Okay, lepas tu dia pun melepaslah oksid sekunder. Masuk sperma, senyawa, berlaku persenyawaan. Okay, bila dah berlaku persenyawaan jadi zygot. Okay, bila dah jadi zygot, cikgu baca balik ayat dia tadi, ayat dari buku teks muka surat 297. Dia kata semasa menuruni tiub falopio ke uterus, zygot membahagi berulang kali secara mitosis. Awak nampak tak? Zygot ni membahagi jadi 2 sel, membahagi jadi 4 sel, membahagi jadi 8 sel. Jadi dia membahagi ni secara apa? Secara mitosis. Sampailah dia jadi beratus-ratus sel yang kita panggil morula. Nampak? Masa duduk sini ni dia dah jadi morula dah ni. Nampak? Dia membahagi 2, 4, 8, 16, 32 sampailah dia jadi 100 sel. Beratus-ratus sel. Kita panggil dia morula. Lepas tu morula ni pula akan berkembang jadi blastocista. Ni rupa blastocista. Kalau awak tengok blastocista ni dia tak macam morula. Morula ni dia macam gini. Ni. Stokok gini. Tu morula. Tapi kalau blastocista ni bahagian dinding blastocista tebal berkembang menjadi embrio. Dia blastocista ni macam ni. Dia macam ada ruang kosong sini. Ni nampak ni ruang kosong ni. Tu blastocista. Kemudian blastocista ni dia akan menempel. Menempel ni maksud dia melekat. Melekat pada mana? Melekat pada dinding endometrium. Nampak? Dia melekat dah ni. Ni dinding ni. Dia melekat pada dinding uterus, melekat pada dinding endometrium. Kita panggil proses penempelan. Awak jangan pula tulis pelekatan. Dia ada istilah dia, penempelan. Dan blastocista yang menempel ni akan berkembang-kembang jadilah embrio. Embrio berkembang-kembang jadi fetus. Jadi awak tak boleh panggil baby. Selagi benda tu dalam kandungan, kita panggil fetus. Okay. Now cikgu nak pergi detail. Nak pergi detail proses dia. Awak tengok molek. Bila dah berlaku persenyawaan dalam tempoh 2 hari selepas persenyawaan. 2 hari ni selepas persenyawaan, zygot membahagi secara mitosis. Jadi 2, 4, 8, 16, 32 sampailah dia jadi sekelompok. Ni nampak tak? Zygot membahagi secara mitosis jadi 2. 2 jadi 4. 4 jadi 8. 8 jadi sekelompok sel. Nampak ni kelompok sel macam ni kita panggil morula. Lepas tu semasa pembahagian sel zygot, embrio yang berkembang bergerak di sepanjang tiub falopio. Masa dia jadi morula ni lah, dia akan ditolak oleh silium-silium, bulu-bulu dan peristalsis sampai dia turun dekat tiub falopio, sampai dia turun-turun pergi ke sampai dia turun sampai sini. Jadi dalam ni ada banyak silium ni. Tolok dia sampai turun ke dinding endometrium. Dah. Okey, jelas dah. Okey, kemudian kita tengok lagi. 4 hingga 5 hari selepas dia turun-turun tadi, morula pun sampai dekat uterus. Morula pun sampai dah dekat uterus. Okey. Nampak ni. Morula sampai dekat uterus ni. Ia akan berbentuk sfera, jadi bulat dah lah. Kau nampak dia jadi bulat dah ni. Dia dalam bentuk nak jadi bulat dah. Dan berongga. Berongga ni maksudnya cikgu kata tadi ada ruang kosong. Ada ruang kosong yang kita panggil dia blastocista. So cikgu akan back balik tunjuk rupa blastocista. So awak nampak tak ni ruang kosong. Jadi bila dah jadi ruang kosong, nama dia blastocista. Okey. Kemudian dalam masa 6 hingga 10 hari, blastocista akan tiba di uterus
mula menembusi masuk ke dalam endometrium. Nampak? Macam mana dia nak menempel, nak melekat tu? Proses ini dinamakan penempelan. Jadi pada peringkat ini blastocista akan membentuk unjuran-unjuran seperti jari. Nampak tak dia keluar macam jari ni. Jari ni mari mana cikgu? Mari daripada hak bulat saat ni lah. Mari daripada blastocista. Ini blastocista. Blastocista tu akan keluarkan unjuran-unjuran bentuk jari-jari. Jadi unjuran itu kita akan panggil nama dia villus trophoblast. Dia akan keluarkan jari-jari dia yang kita panggil dia villus trophoblast. Jadi jari-jari ni lah, villus trophoblast ni lah yang akan bertanggam. Bertanggam tu apa pula cikgu? Memegang. Pegang dinding endometrium, pegang dinding uterus tu dan menempel. Jadi bila dia pegang dinding endometrium tu lalu membentuk satu hubungan rapat. Dia melekat dah lah, melekat sungguh-sungguh. Ada pelajar tanya, cikgu, macam mana kalau misalnya villus tu tidak bertanggam, tidak memegang endometrium, maka akan berlaku keguguran. Mengandung-ngandung gugur. Nampak? Jadi dia kena villus tu, villus trophoblast, unjuran-unjuran macam jari tu akan pegang dinding uterus, barulah dia menempel dengan kemas. Okey, nampak? Ni masa ni dia melekat ni. Jadi dia akan keluarkan villus dia tu, dia pegang dinding uterus tu. Jadi nampak ni, ni lah rupa dia ni. Nampak dia nak menempel dah pada dinding uterus tu. Kemudian 2 hingga 8 minggu blastocista dah menempel dah, maka dia pun akan berkembang menjadi embrio, dan embrio ni akan serap khasiat daripada tisu endometrium, daripada tisu uterus mock tu. Okey, dan daripada situ 9 minggu hingga kelahiran, embrio kita tak panggil embrio dah, kita panggil fetus. Jadi selagi duduk dalam kandungan tu kita akan panggil fetus, dan fetus akan dapat nutrien makanan melalui plasenta. Okey. Jelas dah. Itulah proses perkembangan. Okey, jadi untuk pengetahuan awak, 8 weeks. 8 weeks bersamaan berapa bulan ya dia mengandung? 1 bulan. Yes, 1 bulan 4 minggu. So bila 1 bulan 4 minggu. Betul 4 minggu kan? Jadi kalau 2 bulan maknanya 8 minggu. Jadi kalau misalnya 8 minggu dia dah mengandung 2 bulan ni, sebenarnya saiz embrio besar mana? 2.5 cm je. Awak pun tengoklah pembaris awak. Allah kecilnya. Embrio tu bersaiz 2.5 cm je. Tapi dah mengandung 2 bulan. Jadi masa ni, it has all the main tissue and look like the real human being and is called fetus. Jadi masa ni, inilah rupa embrio yang 2 bulan mengandung tu. Maknanya dia sudah ada tisu-tisu utama lah dan kelihatan macam manusia. Biasa orang panggil, macam alien cikgu, macam alien. Tapi sebenarnya dia dah tunjuk rupa macam manusia. Okey, 12 minggu berapa bulan mengandung? 12 minggu. 3. 3 bulan mengandung. 3 bulan mengandung, dia dah terbentuk dah jantina, sexes distinct and complete placentation. Maknanya placenta ni apa cikgu? Uri dah terbentuk dengan lengkap. Okay, uri dah terbentuk dengan lengkap, dan masa ni kalau nak cek jantina agak boleh lah. Tapi kalau awak mengandung 2 bulan, awak pun gelenyar pergi klinik. Doktor, anak saya jatuh ketina, tak nampak lagi. Masa mengandung 3 bulan ni boleh cek dah jantina. Okay, boleh tahu jantina dah. Okay, ni. Masa ni dia berada dalam keadaan macam ni. Okay. Kemudian 16 week, 16 week. Berapa bulan dah mengandung? 4 bulan dah mengandung. So bila 4 bulan mengandung, bermulalah denyutan jantung anak awak. Ingat tak dalam Islam sendiri, dia kata ditiupkan roh. Ditiupkan roh dah. Jadi bolehlah doktor kita tunjuklah dudak. Tu denyutan jantung anak awak sudah bermula.
Okey. Dan dalam tempoh 38 hingga 40 minggu dalam mana-manalah, sebab awak dah cukup 9 bulan dah ni. Okey. 38, 39 atau 40 minggu dalam tempoh 9 bulan 10 hari, mana-mana tempoh awak akan melahirkan anak. Akan melahirkan anak. Biasanya 37 minggu ni keadaan kepala masih duduk macam ni, tak akan beranak lagi. 39 besar dah. Kepala duduk macam tu, tak beranak lagi. Dia betul-betul nak beranak tu bila? Biasanya 42 minggu lah biasanya cikgu kata, tapi dia atas orang juga. Jadi bila dia nak beranak? Bila kepala bayi tu, bayi yang kita tak panggil bayi, kepala fetus tu betul-betul dah di laluan tu, betul-betul dah sama laluan dengan tempat nak keluar tu. Jadi bila-bila masa akan melahirkan anak. Jelas Okey, seterusnya kita nak tengok peranan hormon gonadotropin chorion manusia, HCG. Tak payah duk hafal lah panjang-panjang sangat ni gonadotropin chorion. Awak banyak lagi benda nak hafal. So awak hafal HCG. Apakah peranan hormon HCG? Jadi plasenta menghasilkan hormon HCG. Dia bila kita mengandung, plasenta tu akan terbentuk ke. Jadi plasenta ni apa? Uri. Jadi uri ni, plasenta ni akan menghasilkan hormon HCG semasa kehamilan. Kalau kita tak hamil, tak ada lah hormon ni. Jadi bila hamil je, plasenta akan menghasilkan hormon HCG. Aras HCG ni akan meningkat pada peringkat awal kehamilan dan bertambah sekali ganda setiap 2 atau 3 hari sepanjang 4 minggu pertama. Dia akan semakin bertambah dalam 4 minggu pertama. Fungsi utama HCG ialah untuk memastikan korpus luteum terus berfungsi, kerana korpus luteum, ingat tak cikgu kata sekiranya mengandung korpus luteum ni dia tidak akan merosot, sebaliknya dia akan kohobsar korpus luteum ni. Sebab apa cikgu kohobsar? Sebab korpus luteum ni merembeskan hormon progesteron dan estrogen. Jadi apa HCG ni tinggi? HCG ni supaya korpus luteum ni terus berfungsi, sebab korpus luteum ni dia akan berfungsi sehingga 4 bulan je. 4 bulan mengandung je dia akan berfungsi. Seterusnya tindakan tu akan diambil oleh plasenta. Kau dia gini, 4 bulan mengandung, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan mengandung tu korpus luteum berfungsi untuk menghasilkan estrogen dan progesteron. Tapi selepas 4 bulan plasenta ni yang akan ambil alih. Plasenta itulah yang akan mengambil alih menghasilkan estrogen progesteron. Sebab apa cikgu? Selepas 4 bulan. Sebab masa selepas 4 bulan tu plasenta terbentuk dengan sempurna dah. Uri terbentuk dengan sempurna dah. Jadi hormon HCG ni kita boleh kesan dalam air kencing ibu hamil. Jadi sebab tu bila awak mengandung, macam mana awak nak tahu awak mengandung? Awak nak tahu awak mengandung tak? Mula-mula awak cek, period tak mari. Kan cikgu ada cerita kan, bila kita dah mengandung, kita tak akan didatangi period. Kita tak mari period. Dah bila tak period tu kak, awak mesti akan beli ujian kehamilan ke? Awak akan mesti beli kit ni. Lepas tu awak pun kencing. Awak pun test air kencing awak. Awak pun tengok, ada garis 2. Maknanya mengandung. Jadi apa timbul garis 2 ni? Sebab bila ada timbul garis 2 ni menunjukkan hormon HCG tinggi. Hormon ni ada dalam air kencing wanita mengandung. Jadi bila ada hormon HCG, maka timbullah garis 2 ni. Maka awak pun sukalah sebab awak mengandung. Tapi kalau awak cek ada satu garis je, maknanya awak tak mengandung. Hormon ni rendah, hormon ni tak ada. So tak mengandung lah. Okey, faham deh? Okey. Seterusnya kita nak tengok tentang plasenta dan tali pusat. Plasenta terbentuk daripada tisu endometrium ibu dan tisu embrio. Uri-uri ni dia terbentuk daripada hak mok dan hak anuk. Apa dia? Tisu endometrium ibu dan tisu embrio. Plasenta dihubungkan kepada fetus oleh tali pusat yang mempunyai salur darah untuk mengangkut bahan masuk dan bahan keluar. Okey, jom kita tengok plasenta. Sebelum cikgu tunjuk fungsi plasenta, struktur plasenta, kita baca sekali lagi. Apa dia plasenta sebenarnya? Okey, plasenta ni uri.
Jadi dia ni kena ingat uri-uri ni dia ni macam gabung dua. Dia terbentuk daripada tisu anak dengan tisu mak. Dia duduk sekali. Okay, jadi dia terbentuk daripada tisu-tisu sel fetus anak dan tisu ibu. Ia terbentuk bila embrio mula menempel. Bila embrio mula menempel je, dia akan mula terbentuk. Selepas 4 bulan. Selepas 4 bulan, barulah dia terbentuk dengan sempurna. Barulah dia terbentuk dengan molek, sempurna. Dan pertukaran bahan-bahan berlaku di plasenta melalui resapan. Resapan masuk, resapan keluar. Resapan masuk, resapan keluar. Yang disambungkan oleh tali pusat. Okey. Jadi awak pun tengok, awak pun tanya mana uri ni cikgu? Awak nampak tak? Ni fetus. Ni tali pusat. Apa mananya? Plasenta. Inilah semua ni. Ni plasenta ni. Sorry. Bukan ni. Ni dinding uterus. Sorry dah. Ni dinding uterus ibu. Dah. Mana plasenta ni? Ni semua ni. Ni semua ni. Sekali belakang ni, sekali belakang. Okey, itulah plasenta. Jadi awak nampak tak? Plasenta ni terbentuk dekat mak dan juga dekat anak. Dia sel anak dengan sel ibu. Okey, jadi anak akan dapat nutrien daripada tali pusat. Dia akan dapat makanan daripada mana cikgu? Dapat makanan daripada ibu lah. Jelas dah. Tu rupa dia. Rupa dalam kandungan. Ni rupa secara rajah. Jadi inilah plasenta ni. Nampak tak? Dia ni tisu. Dia gabung sekali dengan anak. Jadi makanan ni akan masuk melalui tali pusat pergi ke anak. Bila doktor gunting tali pusat tu lah yang timbul ada pusat tu. Kan ada pusat tu. Jadi doktor akan gunting tali pusat tu lah yang menyebabkan awak ada bulat pusat tu. Okey dah? Okey. Inilah keadaan uri bila awak dah beranak, baby dah keluar. Cikgu tak panggil fetus dah sebab dia dah keluar dah. Baby dah keluar, doktor akan tunggulah dalam beberapa minit and then doktor akan seluk balik, keluarkan uri, keluarkan plasenta. Plasenta ni dia tak boleh duduk dalam kandungan ibu. Lepas ibu beranak dia kena keluarkan. Jadi inilah plasenta ni. Ni orang panggil uri-uri yang kena basuh, kena cuci, kena tanam. Apa cikgu kena tanam? Tak boleh kau tohuk gitu. Tak boleh sebab ni ialah sebahagian daripada baby awak. Sebahagian daripada awak dan kandungan baby awak tu. Jadi dia kena cuci, kena basuh molek dan tanam. So nampak tak? Inilah tali pusat selepas dipotong. Ni rupa uri tu lah. Ada nak tanya tak setakat ni? Ada nak tanya tak cikgu buka peluang untuk tanya. Ada apa-apa nak tanya? Ada nak tanya ke? Tak ada dah, jelas siapa pernah tengok uri? Saya. Apa? Tengok uri siapa? Adik saya. Adik. Lepas tu mak basuh sendiri? Ayah basuh? Ayah basuh. Ayah basuh. Tapi biasanya sekarang ni kalau awak bersalin, awak beranak, biasanya hospital akan basuh siap-siap lah. Biasanya hospital akan basuh siap-siap, dia bagi ke kita untuk kita tanam je. Okey, jelas Okey, seterusnya kita nak tengok peranan struktur plasenta. Okey, kita nak tengok peranan struktur plasenta dan tali pusat dalam perkembangan fetus. Okey. Plasenta terbentuk daripada tisu endometrium ibu dan tisu embrio. Plasenta dihubungkan kepada fetus oleh tali pusat yang mempunyai salur darah. Jadi tadi kan awak tengok ada tali pusat kan? Ni tali pusat ni. Jadi tali pusat ni dia menghubungkan antara ibu dengan fetus. Sebab tu bila kita dah siap bersalin dia akan gunting ni. Dia akan gunting tali pusat tu. Jadi tali pusat ni dia ada salur darah. Dekat tali pusat tu ada salur darah untuk mengangkut bahan-bahan masuk dan mengangkut bahan-bahan keluar daripada fetus. Jadi tali pusat ni, dekat tali pusat ni dia ada salur darah yang kita panggil vena tali pusat dan arteri tali pusat.
Jadi dekat tali pusat tu ada salur darah yang kita panggil vena tali pusat dan arteri tali pusat. Okey, jadi vena tali pusat ni dia tukar sikit dah. Kalau kita kan arteri bawa darah oksigen, vena bawa darah yang kurang oksigen. Dok dia tukar. Dia kalau tali pusat ni dia tukar dah. Jadi awak kena take note sikit benda ni. Kan kita belajar arteri bawa darah beroksigen, vena bawa darah kurang oksigen. Dok. Kalau vena tali pusat mengangkut darah yang kaya dengan oksigen dan nutrien, mengangkut darah kaya dengan oksigen dan nutrien, dari mana? Dari plasenta ibu, sebab ibu lah tolong beri oksigen ke dia ni. Okay, jadi dari ibu beri ke fetus. Boleh? Ingat deh, kalau dari ibu nak beri ke fetus, vena tali pusat. Nak beri gapo? Beri darah dan nutrien hak ibu makan. Jelas deh? Okay, tapi kalau arteri tali pusat nak keluar. Arteri tali pusat mengangkut darah yang kaya dengan karbon dioksida. Hak baby guna dah, hak fetus guna. Yang kaya dengan karbon dioksida, yang kaya dengan bahan buangan bernitrogen seperti urea. Jadi maknanya dari mana kalau nak buang bahan buangan? Dari fetus beri ke plasenta ibu, nanti ibu tolong buangkan. Nanti ibulah tolong buang. Contoh macam bahan buangan bernitrogen. Siapa nak tolong kencing? Ibulah kencingnya. Jelas dah. Jadi awak kena ingat, ni rupa dia. Vena tali pusat dia kena warna merah lah. Biasanya kalau awak tengok dalam tajuk sebelum ni, vena colour biru, arteri colour merah. Tapi dok, sebab yang ni dia kena terbalik lah. Sebab dia kan kena macam gini, dia kena sonsang dengan hak mok. Dia kena sonsang dengan hak kita, kalau tidak tak berlaku bahan resapan tu. Sebab tu kena vena yang bawa darah banyak masuk ke fetus. Arteri tali pusat yang bawa darah keluar dari fetus. Dah. Apa cikgu gitu? Yalah kalau ibu arteri hak bawa darah masuk, vena keluar. Dia kena sonsang lah baru boleh berlaku pergerakan bahan tu. Jelas dah. Okey. So kesimpulan dia macam ni lah. Kesimpulan dia macam ni. Dari fetus nak pergi ke ibu. Dari fetus. Maknanya fetus dah guna. Maka dia akan melalui arteri tali pusat. Bawa keluar apa? Karbon dioksida, bahan buangan seperti urea. Beri kepada plasenta ibu. Nanti plasenta ibu nak beri apa? Nak awak masuk ke apa? Awak masuk oksigen, air, glukosa, asid amino, lipid, garam mineral, vitamin, hormon, antibody dari ibu bawa masuk ke fetus melalui vena tali pusat. Okay, jelas dah. Okey, apa kepentingan plasenta? Plasenta ni tapak pertukaran bahan lah. Ialah tapak pertukaran bahan antara fetus dengan ibu. Bahan ke apa cikgu? Glukosa, asid amino, hormon, antibody, oksigen meresap dari ibu ke kapilari darah fetus. Kalau nak comel lagi, melalui vena tali pusat. Okay. Kalau karbon dioksida dan bahan buangan bernitrogen seperti urea meresap dari kapilari fetus ke dalam darah ibu melalui arteri tali pusat. Jelas Jadi dia ni tempat pertukaran. Yang kedua, selain daripada tempat pertukaran, plasenta juga bertindak sebagai organ endokrin. Kenapa organ endokrin? Sebab dia yang merembeskan hormon semasa kehamilan. Bila cikgu kata, bila plasenta ni mula merembeskan hormon? Pada bulan keempat. Pada bulan keempat kehamilan, korpus luteum merosot dan tidak dapat merembes progesteron. Jadi siapa yang akan ambil alih tugas korpus luteum? Plasenta lah. Menggantikan korpus luteum, merembeskan progesteron dan estrogen untuk mengekalkan ketebalan endometrium. Ingat selepas 4 bulan mengandung barulah korpus luteum merosot. Siapa ambil alih? Plasenta. Merembeskan progesteron, estrogen untuk mengekalkan ketebalan endometrium. Jadi tu dua fungsi plasenta. Okey, tapi kalau cikgu akan buat macam ni. Dalam buku teks dia bagi dua fungsi je kan. Okey, sebenarnya ada ayat-ayat dia di bawah. Cikgu senang, cikgu buat straight selalu. Okey, yang ni
Yang ni cikgu dah buat tadi kan. Cikgu baca sebagai tempat pertukaran nutrien. Alah, betul lah. Tempat pertukaran bahan tadi. Gas respirasi lah, bahan kumuh antara fetus dengan ibu melalui proses resapan. Yang kedua cikgu ajar dah saat ni bertindak sebagai kelenjar endokrin. Okay, yang ni cikgu tak ajar lagi. Okay, kita tengok dah. Fungsi plasenta selain daripada tu membezakan tekanan darah fetus dengan ibu untuk menghalang salur darah fetus yang halus yang kecil daripada dirosakkan akibat tekanan darah ibu yang lebih tinggi. Dia gini kak. Apa kena ada plasenta? Sebab plasenta ni dia nak memisahkan tekanan darah. Tekanan darah anak lain, tekanan darah ibu lain. Okey, jadi tekanan darah ibu lebih tinggi daripada tekanan darah fetus sebab fetus kecil lagi. Sebab apa cikgu dia kena asingkan tekanan darah ibu dengan anak? Sebab tekanan darah ibu yang tinggi ni kalau duduk bersama-sama dengan anak, dia akan memecahkan. Dia akan merosakkan, pecah. Salur-salur darah anak yang kecil-kecil. Baby kan kecil, jadi salur darah dia kecil. Jadi tekanan darah ibu yang tinggi tu akan pecah habis. Salur-salur darah anak akan mati. Jadi tu fungsi plasenta, iaitu dia nak asingkan ni baby, ni fetus, ni mok. Jadi tekanan mok lain, tekanan fetus lain. Dah. Okay. Seterusnya juga, plasenta ni fungsi dia untuk memberi perlindungan separuh. Dia tak boleh nak lindung semua, dia hanya memberi perlindungan separuh daripada bahan-bahan seperti dadah, alkohol, kafein, nikotin yang ada dalam asap rokok, virus HIV dan virus rubella. Gini, cikgu berhenti dulu. Cikgu kata macam ni dah. Plasenta memberikan perlindungan separuh. Maknanya dia tak boleh nak lindung semua. Dia tak boleh nak lindung baby ni daripada bahan-bahan seperti dadah. Maknanya macam ni, ada sesetengah dadah tak boleh masuk. Tapi kalau mok tu ambil dadah yang terlalu banyak, dadah yang terlalu kuat, maka kesan dadah daripada ibu tu boleh masuk kepada fetus. Nampak dah? Okey, lagi. Plasenta ni tidak berupaya nak menahan kesan alkohol. Dia cuma boleh beri perlindungan separuh je. Tapi kalau awak duk minum arak, duk minum alkohol semasa mengandung, alkohol tu akan masuk kepada fetus. Kafein yang ada dalam Nescafe, dalam Milo, dalam kopi. Kafein pun bila diminum oleh ibu pun tak boleh nak lindung plasenta tu. Jadi kesan kafein tu akan masuk kepada fetus. Jadi sebab tu kalau awak dengar ada orang kata jangan minum kopi masa mengandung, nanti anak tak boleh tidur lepas ni. Yes, betul. Sebab nanti bila dah lahir, kesan kafein tu ada dalam darah fetus, baby tu. Bila dia dah beranak, ada lagi dalam darah baby. Okay, ataupun awak isap rokok, nikotin pun tidak boleh dilindungi oleh plasenta. Maksudnya kalau awak ni ibu yang merokok, awak ni suka merokok masa mengandung, maka nikotin berjaya masuk melalui plasenta pergi ke fetus. Dan kalau awak ada virus HIV, virus rubella pun boleh memasuki dan memberi kesan kepada perkembangan fetus, fetus jadi cacat. Jadi sebab tu dia kata plasenta ni memberi perlindungan separuh sahaja. Okey, lagi apa fungsi plasenta? Menghalang percampuran darah fetus dengan darah ibu. Ingat deh, walaupun dia tu adalah anak awak, tapi darah ibu-ibu dia tak boleh bercampur untuk mengelakkan masalah pengaglutinatan atau penggumpalan darah dalam fetus kerana mungkin darah fetus lain dengan darah ibu. Darah anak-anak lah, darah ibu-ibu lah. Pak cikgu, kalau darah anak masuk ke darah ibu akan menghasilkan antibody untuk lawan darah anak. Jadi dia tak boleh campur. Jadi fungsi plasenta ni ialah untuk mengasingkan darah anak-anak, darah ibu-ibu. Okay, jelas Okey. So kita nak baca yang ni, cikgu akan mungkin boleh siapa-siapa tolong baca cikgu sakit tekak hari ni, cikgu banyak kelas. Boleh, siapa boleh baca? Ni, baca semua ni. Siapa boleh baca? Cepat volunteer, cepat kelas cikgu boleh bergerak ke tajuk seterusnya. Saya. Okey. Sistem peredaran darah fetus dan sistem peredaran darah ibu. Kedua-dua darah ibu dan darah fetus tidak bercampur kerana dipisahkan oleh lapisan membran nipis.
Cara ini adalah penting untuk melindungi fetus daripada sesetengah bahan kimia yang berbahaya seperti toksin dan bakteria yang boleh meresap masuk ke dalam darah fetus. Kedua, menghalang salur darah fetus yang halus daripada pecah akibat tekanan darah ibu yang tinggi. Ketiga, menghalang pengaglutinan dan penggumpalan darah daripada berlaku dalam fetus kerana kumpulan darah fetus mungkin berbeza daripada kumpulan darah ibu. Lapisan membran nipis tersebut tidak dapat menghalang resapan bahan seperti dadah atau ubat, alkohol serta asap rokok yang diambil oleh ibu. Virus seperti HIV dan rubella juga dapat menembusi plasenta dan meresap ke dalam peredaran darah fetus lalu menjejaskan perkembangan fetus. Okay, thank you very much. Okay, jadi nampak tak ibu yang mengandung tu memang kena jaga kesihatan dia, kena makan ikut apa yang disarankan oleh doktor, tak boleh ambil rokok, tak boleh sebab semua-semua tu bila dia masuk dia menyebabkan kecacatan pada fetus. Dah, okay. Ni cikgu buat nota tadilah. Nanti cikgu akan bagi slide ni mudah untuk awak study. Okay, seterusnya kita tengok soalan, terangkan proses perkembangan awal embrio. Jadi cikgu tak akan baca dah ni. Ni awak ikut je nota cikgu tadi. Proses perkembangan awal embrio tu bermula daripada zygote membahagi 2, 4. Awak tiru je nota cikgu sebab nota yang ni, jawapan buku teks ni dia tak lengkap. Okay. Yang kedua, apakah fungsi utama hormon HCG? Okay, fungsi utama HCG ialah untuk memastikan korpus luteum terus berfungsi iaitu menghasilkan estrogen dan progesteron. Ingat tak tadi cikgu kata HCG ni fungsi dia untuk memastikan korpus luteum tu berfungsi. Jadi korpus luteum merembeskan estrogen progesteron. Progesteron maknanya perempuan tu dah pregnant. Jadi bila HCG ni tinggi, sebab tu bila kita test dengan ujian kehamilan, perempuan tu mengandung, keluar 2 garis tu. Okay, yang bertiga, jelaskan fungsi plasenta pun cikgu tak akan baca. Cikgu pergi ke soalan 4, kebat. Nyatakan kemungkinan yang akan berlaku sekiranya terdapat percampuran darah fetus dengan darah ibu. Tadi cikgu kata dia tak boleh bercampur darah fetus dengan darah ibu. Tapi sekarang soalan tu tanya, apa jadi kalau darah tu bercampur juga? Plasenta terbentuk daripada tisu endometrium ibu dan tisu embrio yang membolehkan pertukaran bahan berlaku secara resapan. Kita cerita dulu, bahan-bahan ni boleh masuk secara resapan. Sepatutnya bahan-bahan lain akan masuk, darah tak boleh masuk. Tetapi ada juga percampuran darah fetus dan darah ibu. Ada juga keadaan di mana masuk, ada darah fetus masuk dan darah ibu. Jadi mungkin berlaku penggumpalan darah. Cikgu terai sikit dah. Bila masuk darah anak fetus dalam darah ibu ni dia akan mengenali darah anak tu sebagai benda asing. Dia akan dianggap sebagai benda asing. Kalau dia cikgu benda asing ni bahan asing lah. Dia kata ni bukan darah aku ni, buat apa masuk ni? Maka sel darah putih ibu akan menghasilkan antibody. Awak dah belajar dah dalam tajuk keimunan ni. Awak cek balik. Dalam tajuk keimunan awak belajar dah. Jadi sel darah ibu ni, sel darah putih ibu ni akan anggap benda tu sebagai benda asing. Jadi dia pun akan cepat-cepat menghasilkan antibody dan antibody jenis pengaglutinan ada dalam buku. Antibody jenis gapo dia kita tanya. Kita ada 5 jenis antibody. Tapi antibody jenis pengaglutinan. Siapa-siapa nak tengok tajuk ni awak boleh rujuk muka surat 204. 204 buku teks. Antibody jenis pengaglutinan. Dia akan gumpal. Dia akan gumpal. Glue. Ingat cikgu ada ajar itu gumpal. Dia akan glue. Dia akan gumpal dan dia akan musnahkan darah fetus tersebut. Okey, dia akan musnahkan darah fetus tersebut. Okey, seterusnya masa masih ada cikgu akan terus masuk kepada pembentukan kembar. Sekejap cikgu nak tanya, kita ada kembar kan? Siapa dah? Amira Alia dengan Amira Adeline, betul ke? Betul. Awak ni kembar apa Kembar seiras ke kembar tak seiras? Cikgu lupa sebab cikgu jumpa awak sekejap lepas tu kita PKP. Kembar seiras ke tak seiras?
Tak tahu. Muka serupa tak nak tanya? Kembar seiras. Okey, kembar seiras. Okey, now kita nak tengok deh. Proses pembentukan kembar. Kembar-kembar ni apa? Anak kembar merujuk kepada 2 atau lebih. Dia lah ni ada je kembar 8, kembar 4, kembar 6. 6 ke? Ada juga. Kembar 10 pun ada. Okey, jadi dia merujuk kepada 2 atau lebih orang anak yang lahir melalui satu kehamilan. Maknanya sekali hamil ada 2. Sekali hamil ada 4. Sekali hamil ada 8. Dia tu anak kembar. Jadi kita ada 2 jenis anak kembar, iaitu kembar seiras dan kembar tak seiras. Jadi Alia dan Adeline ni kembar seiras. Now kita nak tengok apa kembar seiras ni. Awak tengok dulu. Kembar seiras ni apa yang jadi muka sama ni kerana dia asal-asal. Dia berasal daripada satu sperma, satu je sperma bersenyawa dengan satu ovum. Lepas tu dia akan jadi satu embrio. Dia jadi satu zygote dulu. Dari satu zygote jadi satu embrio. Tiba-tiba dia kena ada perkataan tiba-tiba tu. Tiba-tiba embrio membahagi kepada 2. Sepatutnya semua jadi satu. Tapi tiba-tiba embrio tu split. Dia berpisah, dia membahagi jadi 2, maka adalah 2 budak. Jadi disebabkan dia ni sebenarnya berasal daripada satu je, sebab itulah muka sama, genetik sama. Nampak? Jadi ada 2 fetus. Okay. Ni pula kembar tak seiras. Lepas ni cikgu akan pergi lebih detail dah. Kembar tak seiras ni apa tak sama langsung dengan cikgu? Sebab dia memang tak sama. Dia berasal daripada 2 sperma mensenyawakan 2 ovum. Maknanya sperma ni bawa genetik lain. Sperma ni bawa genetik lain. Memang tak sama. Sebab tu dia panggil tak seiras tu. Tak sama. Jadi sperma ni mensenyawakan ovum yang ni. Genetik lain. Sperma yang ni mensenyawakan ovum yang ni. Genetik lain. Jadi bila genetik lain-lain, maka jadilah 2 fetus dalam lain-lain. Jadi dia duduk pun dalam plasenta yang berasingan. Plasenta berasingan, uri lain-lain. Mung urimu, aku uri aku. Maka jadilah kembar tak seiras. Sebab tu dia panggil tak seiras tu tak sama. Okey, jadi ni ialah kembaran kalian. Bila cikgu sebut kembar seiras, dia boleh jadi kembar seiras ni, bila sebut seiras, dia boleh jadi jantina sama deh. Dia mesti akan jantina sama. Perempuan, muka sama, rambut sama, tengok sama belakang. Maka kita panggil kembar seiras perempuan. Okey. Kalau kembar seiras yang ni lelaki lah cikgu ni pun. Awak pun tak tegur, ni boy. Okey, ni girl pula. Ni kembar seiras ni. Rambut sama, muka sama, baju pun sama, kaki sama. So kita panggil kembar seiras. Dia mesti jantina sama, perempuan. Yang ni lelaki lelaki. Okey. Yang ni nampak tak? Kembar tidak seiras. Sebab apa cikgu? Dia boleh jate. Boleh. Lelaki boleh. Kembar tak seiras. Tetapi tengok ni. Rambut lain, muka lain. Dia boleh ada gitu. Dan dia boleh juga perempuan. Nampak ni? Perempuan, jantina sama. Tetapi tak seiras. Rambut lain, muka lain, body lain, tinggi lain. Dan satu lagi lah. Hak paling mudah lagi tak seiras juga. Tetapi jantina lain-lain. Jadi awak ingat gini. Kalau seiras ni dia mesti sama berlaku. Sama jantina. Perempuan-perempuan, lelaki-lelaki. Itu kalau seiras. Kalau tak seiras, dia mungkin dapat lelaki-lelaki, perempuan-perempuan atau perempuan lelaki. Dia ada 3 kemungkinan deh. Okey. Now kita nak tengok persamaan. Gapo persamaan kembar ni? Seiras dengan tak seiras ni. Dia ada persamaan dia. Iaitu dia mesti terhasil daripada kedua-dua embrio yang terbentuk daripada persenyawaan. Betul kah? Iyalah, betul lah. Tidak dia akan jadi embrio belaka. Dan embrio tu datang daripada mana? Seiras ke? Kembar tak seiras ke? Kedua-duanya akan jadi embrio dan embrio tu terhasil daripada persenyawaan. Lagi, kedua-duanya melibatkan proses mitosis. Apa cikgu mitosis? Iyalah, bila dia dah jadi zygote, dia akan buat mitosis jadi 2 sel. Lepas 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel. Semua tu kita panggil proses mitosis.
barulah dia jadi morula, blastocista. Walaupun dia kembar pun dia akan buat proses-proses ni. Okey, lagi kedua-duanya berkembang dalam uterus. Oh lah, kembar tu akan berkembang dalam apa? Membesar dalam apa? Membesar dalam uterus. Kedua-duanya mempunyai tali pusat. Masing-masing ada tali pusat ke? Okey, lagi kedua-dua darah terpisah dari darah ibu. Walaupun dia kembar, darah dia tak boleh sama dengan ibu. Dia terpisah daripada darah ibu. Kedua-dua fetus memerlukan plasenta untuk berkembang. Jadi ni ialah persamaan kembar. Dalam buku teks tak ada persamaan. Ni nota suku cikgu buat kat awak. So nanti cikgu bagi slide ni, awak bacalah. Okey, dalam buku cuma ada perbezaan. Okey, now kita nak tengok apa beza dia. Kembar seiras ni dia terhasil daripada persenyawaan satu ovum, satu sperma menjadi satu zygote. Okey, satu sperma mensenyawakan satu ovum jadi satu zygote. Tu kembar seiras. Dia berasal-asal daripada satu. Tapi kalau kembar tak seiras ni dia memang lain dah. Hasil persenyawaan dua ovum, dua sperma jadilah dua zygote. Mung aku. Sebab tu dia tak sama. Okey. Kembar seiras ni dia berasal daripada satu zygote. Cuma zygote tu membahagi menjadi dua. Tapi kalau kembar tak seiras, memang dia dah lain-lain. Maka dia dah ada dua embrio dan dua ni tidak membahagi menjadi dua sebab dia memang dah berasal daripada dua embrio. Okay. Kembar seiras, satu plasenta dikongsi oleh dua fetus. Dalam sel plasenta tu ada dua. Satu plasenta dikongsi oleh dua fetus. Tapi kalau kembar tak seiras, dia memang gini. Kalau tak seiras ni dia memang suku-suku dah. Mumung aku. Ingat gitu, mumung aku. Maknanya setiap fetus mempunyai plasenta sendiri. Okay, kembar seiras, nama lagi seiras. Kandungan genetik, sifat fizikal sama. Sebab tu kalau awak tengok Adeline dan Alia sama. Genetik sama. Muka sama, tu sifat fizikal dah. Okay. Tetapi kalau tak seiras, ingat dah formula cikgu senang. Mung aku. Mung aku. So maknanya kandungan genetik tak sama, sifat fizikal tak sama. Okay, dan kembar seiras, jantina kembar mesti sama. Sama ada lelaki atau perempuan. Dia mesti wajib sama. Tapi kalau kembar tak seiras ni, jantina kembar mungkin sama atau berbeza. Dia ada juga kembar tak seiras, lelaki tapi muka tak serupa. Perempuan muka tak serupa. Dan yang pasti ada lelaki dan perempuan. Okey, itulah dah. Inilah cikgu kata tadi, nampak tak? Dia duduk dalam satu plasenta ni. Satu plasenta kalau kembar seiras. Duduklah dia dalam satu plasenta. Awak jangan tengok sini. Sini memang kantung dia. Kita tengok sini plasenta ni. Satu plasenta. Kalau hak ni ada dua plasenta. Okey. Boleh dah? Ada pelajar tanya cikgu, bila masa dia berpisah ni, kembar seiras ni cikgu? Bila dia jadi, dia bermula, dia berpisah? Okey, dia kan berasal daripada satu sperma dengan satu ovum. Bila dia start berpisah? Okey, ni ada dia bagi tahu. Dia kata early embryo splits before implanting in womb. Dia akan berpisah. Dia ada 3 kemungkinan bila dia berpisah. Sebab tu kadang-kadang orang ni dia tak sedar dia mengandung kembar. Bila dia mula sedar dia mengandung kembar. Okey, so dia berpisah sebelum dia menempel. Sebelum dia menempel. Before menempel, dia sudah berpisah baru dia menempel. Maksudnya dia berpisah dulu barulah dia melekat. Ada juga sesetengah tu, early embryo implants in worms and then split. Dia menempel dulu. Dia menempel melekat dulu barulah dia berpisah. Ada juga gitu. Dan ada juga early embryo implants in worm and then split later. Dekat-dekat nak tu, dekat-dekat nak ni dah. Dia dah berkembar so, barulah dia berpisah. Ada dah 2 fetus tapi baru berpisah apinya. Okey, dia ada 3 kemungkinan bila dia berpisah. Okey deh. Okey, dan last kali cikgu nak masuk perkembangan, pembentukan kembar siam. Sikit je ni. Kita nak ambil dia pun topik ni sebenarnya. Okey, kita nak tengok pembentukan kembar siam. Kembar siam terbentuk apabila pembahagian embrio dalam kembar seiras berlaku tak lengkap. Dia nak split. Dia nak berpisah. Dia ni berasal daripada kembar seiras deh. Dia berasal daripada kembar seiras. Tapi dia tak boleh nak, dia tak putus perhabis. Tu maksud dia tak putus perhabis. Okey, dia berlaku secara tidak lengkap.
Walaupun dua fetus terbentuk daripada embrio, namun ada bahagian fizikal mereka yang masih melekat bersama. Dia tak putus habis, nampak ni. Jadi ada bahagian mungkin dia melekat pada dada, mungkin melekat pada abdomen, mungkin ada melekat pada punggung. Jadi bila dia melekat ni, kembar siam akan berkongsi organ. Contoh, kalau dia melekat dekat dada, dia berkongsi jantung. Kalau dia berparu, kalau dia melekat dekat kepala, dia berkongsi otak. Jadi kehidupan pasangan kembar siam ni agak sukar kerana mereka sentiasa bersama. Memang tak boleh nak pisah. Mereka juga tidak mempunyai masa untuk bersendirian. Pergerakan mereka juga terbatas kerana keadaan fizikal mereka. Boleh. Jadi awak kena ingat gini, bila dia melekat dekat bahagian-bahagian utama yang ada organ, memang tak boleh dipisahkan. Buat apa cikgu tak boleh dipisahkan? Sebab kalau dia berkongsi jantung, tak akan nak kerak dua jantung, dia akan mati. Kalau dia berkongsi otak, tak akan nak kerak dua otak. Tapi kalau dia melekat dekat tangan, tak apa. Kita boleh pisahkan dia melalui pembedahan. Kita boleh pisahkan dia melalui pembedahan kalau dia tidak melekat pada organ. Tengok contoh deh. Contoh yang ni dia melekat pada dada kan. Jadi kalau pada dada dia akan berkongsi jantung, dia akan berkongsi hati, dia akan berkongsi peparu. Jadi tak boleh bedah kak, tak boleh sebab dia akan mati. Yang ni. Ni melekat pada otak. Tak boleh. Nanti jadi macam apa nama dia, cikgu pun dah lupa. Ni memang satu kisah yang sangat tragis. Sangat tragis kisah ni. Cikgu tak ingat. Ya Allah, biasa cikgu ingat, tiba-tiba cikgu lupa. Dia sebab macam ni, dua orang ni, dia asal-asalnya keluarga miskin. Dia dilahirkan dalam keluarga yang sangat miskin. Keluarga petani dekat Turki, tak silap cikgu, dekat Turki. Kemudian ada seorang jutawan ni dia kesian. So dia pun ambil perak. Jadi nak oyaknya, walaupun dia kembar macam ni, tapi sangat bijak. Seorang berjaya menjadi lawyer, seorang berjaya menjadi wartawan. Bijak ni wartawan ni. Jadi dua orang ni dia ayatlah, dia kata kita orang ni nak sambung belajar sampai peringkat PhD. Sambung belajar sampai peringkat PhD. Jadi dia pun janji dengan mak ayah dia, dia kata kalau kita orang dah berjaya dapat PhD, kita orang nak berpisah. Dia kata kalau kita orang berjaya dapat PhD nak berpisah. Tak sih dia kata sebab payah hetek. Seorang jadi lawyer, seorang jadi wartawan, awak bayar dengan keadaan dia macam tu, macam mana nak pergi kerja. Jadi dia pun nak bedah. Ramai pakar kata kalau bedah mati. Tapi sebab dia dua orang ni memang nekat nak buat juga, maka pembedahan ni berlaku di Singapura. Cikgu pun lupa tahun bila. Sebab cikgu tahun ni sebab cikgu mengikuti berita dia. Cikgu memang baca berita dia. Jadi cikgu ingat lagi masa buat pembedahan ni memang berita tunjuk semua perkembangan ni. Siap tunjuk ni pembedahan tu. Jadi bila bedah dekat Singapura, kan doktor dah cakap kalau bedah juga akan mati, duduk dalam 2 hari tak silap cikgu meninggal. Jadi dua-dua meninggal lah. Sebab apa? Sebab bila berkongsi otak, dia memang tak boleh dipisahkan. Jadi cikgu pun lupa, awak boleh Google nama gapun. Tu baik dah, Ladan dan Laleh. Awak boleh Google Ladan dan Laleh. Ladan wanted to be a lawyer. Laleh wish to become a journalist. Journalist ni wartawan lah. In the end, they settled on Ladan's choice. They studied law for 4 years at Tehran University. Most other personal decisions also had to meet each other's approval. For this and other reasons, they had wanted to be separated since they were children. Dia nak berpisah. Dia kata kita orang ni lama dah bersama-sama. Jadi Laleh hope that she could then move to Tehran, the capital city of Iran, to study journalism. Sebab apa dia nak berpisah? Sebab dia nak meneruskan kerjaya dia lah. Jadi awak boleh Google je Ladan dan Laleh, baca cerita dia. Macam ni kembar di Malaysia, Ahmad dan Muhammad. Ahmad dan Muhammad ni dia selamat. Sebab apa? Sebab dia melekat dekat sini. Jadi bila melekat dekat sini, seorang dapat buah pinggang yang ni, seorang dapat buah pinggang yang ni. Masih hidup sampai sekarang. Jadi Ahmad ni ambil bidang reka bentuk grafik. Muhammad tengah buat ijazah tapi rasa dah habis belajar dah pun baru ni.
Okay, so nak ayat ke awaknya, awak ni sihat walafiat, awak normal, awak cukup lengkap. Jadi awak belajarlah bersungguh-sungguh. Orang yang diuji Allah dengan macam ni boleh berjaya, apatah lagi anak-anak cikgu yang berada di depan ni. Okay, so cikgu akan ambil masa sikit lagi. Sebab kita sepatut habis 2.5 kan. Okey, kita tengok soalan dia. Rajah 5.1 menunjukkan 2 jenis kembar. So kita tengoklah. Oh, dia dah bagi dah. Yang ni shared placenta, berkongsi placenta. So cikgu kalau tengok berkongsi placenta tak ada benda lain. Ni kembar seiras. Okey, yang ni kita nampak placenta lain-lain. Sebenarnya kembar art ni adalah kembar tak seiras. Berdasarkan rajah huraikan bagaimana pembentukan kembar art. Dia suruh hurai cerita bagaimana pembentukan kembar art. Jadi kembar art ni kembar tak seiras. Jadi awak ceritalah perkembangannya dia. Jadi kita katalah 2 ovum disenyawakan oleh 2 sperma menjadi 2 zygote. 2 zygote berkembang jadi 2 embrio, menjadi 2 fetus yang berasingan dan pembahagian embrio tidak berlaku. Maknanya mung-mung aku-aku. Okey, soalan seterusnya. Rajah 7.3 menunjukkan perkembangan zygote dalam tube fallopian dan penempelan embrio pada dinding endometrium. Terangkan kesan jika plasenta terpisah daripada dinding endometrium. Okey, terangkan kesan jika plasenta terpisah. Plasenta cabut daripada dinding endometrium. Okey, jadi kita ambil fungsi plasenta, jawapan dia cara nak jawab. Ambil fungsi plasenta tapi awak tambah tidak dapat. Kau ambil fungsi plasenta sebab dia kata gini, apa jadi jika plasenta tu cabut? Maknanya tak ada plasenta. Tak ada. Jadi awak tukar, awak ambil fungsi plasenta tapi awak tambah tidak. Nampak tak? Tidak dapat berlaku proses mengawal pilih. Apa mengawal pilih? Maknanya dia tak boleh nak tukar bahan. Bahan-bahan seperti oksigen, garam mineral, glukosa, asid amino, lipid tidak dapat meresap sebab tak ada plasenta. Lagi bahan kumuh, urea, karbon dioksida tidak dapat disingkirkan. Fetus tidak mendapat antibody, tiada perembesan hormon progesteron estrogen, menyebabkan dinding endometrium tidak menebal. So bila tak ada plasenta maka boleh membawa keguguran fetus. Nanti you all bacalah bila cikgu bagi slide ni. Okey, seterusnya lagi. Awak nampak tak dalam ni ada cecair amnion. Cecair amnion ni ialah air ketuban. Air ketuban ke? Bila orang tu nak beranak, air ketuban dia pecah. Okey, so kita tengok. Pada minggu ke-16, seorang ibu hamil tiba-tiba dijangkiti penyakit. Minggu ke-16 ni maksudnya dia dah mengandung 4 bulan dah ni. Tiba-tiba ibu hamil tu dijangkiti penyakit. Jangkitan itu menyebabkan struktur S. Jadi struktur S tu kalau kita tengok gambar tadi ialah struktur plasenta stop, berhenti berfungsi. 4 bulan plasenta berhenti berfungsi. Ibu itu keguguran. Terangkan. So kita royaklah. Bila plasenta stop, maka dia tidak dapat merembes hormon estrogen progesteron. Kan tadi mula-mula corpus luteum. Lepas tu akan diambil alih oleh plasenta. Tapi lo ni plasenta stop. Jadi tiada hormon progesteron. Ketebalan dinding berkurang. Jadi bila ketebalan dinding berkurang, dinding tu akan luluh keluar dengan darah, maka perempuan ni keguguran. Jadi okey, seterusnya terangkan bagaimana struktur tali pusat dan cecair amnion membantu perkembangan fetus sehingga selamat dilahirkan. Yang ni dia cerita tentang tali pusat lah. So cikgu tak nak sentuh lah, cikgu nak jimat masa sebab cikgu pun nak balik sekolah ni pun pelajar dah balik dah pun. Okey, jadi kita terangkan tentang cecair amnion. Cecair amnion ni air ketuban. Jadi apa fungsi cecair amnion? Cecair amnion ni fungsi dia melindungi fetus dari gegaran hentakan apabila berlaku kemalangan. Lagi cecair amnion menyediakan ruang untuk bayi bergerak. Lagi cecair amnion mengawal suhu persekitaran supaya suhu bayi tu sentiasa stabil. Okey, so cikgu rasa cikgu berhenti setakat ini. InsyaAllah next kelas cikgu masuk tajuk ni, iaitu isu kesihatan berkaitan dengan pembiakan manusia. Ada apa-apa nak tanya ke? Cikgu tanya, ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada. Kalau tak ada, berhenti. Kalau nak tanya, cikgu tunggu. Okey, so kalau tak ada apa-apa, kita jumpa next class. InsyaAllah mungkin kita dah habis lah kot. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ya.